الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Kita pun dah masuk dalam bulan Syaban. Hari ni dua lah. Pagi hari ni satu, malam ni dah dua lah. Syaban. Mulalah khutbah Jumaat pun. Khutbah Jumaat Selama untuk esok hari tu dah cakap dah. Amalan 3 Yasin 3 kali untuk turun. Yang lagi semua hadis-hadis yang menceritakan tentang bulan Syaban hanya menceritakan yang sahihnya, menceritakan Nabi berpuasa banyak ni dalam bulan Syaban. Iaitu banyak datang daripada jalan periwayatan Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah tengok Nabi berpuasa banyaknya daripada bulan lain melainkan bulan Syaban. Dalam sebagai riwayat lain, aku tak pernah tengok Nabi berpuasa penuh melainkan dalam bulan Syaban. Kemudiannya aku tak pernah melihat Nabi berpuasa berturut-turut penuh melainkan Syaban dan Ramadan. Jadi itu semua menceritakan tentang puasa Nabi SAW. Kemudian datang hadis, datang perbincangan, adakah Nabi berpuasa penuh ataupun Nabi berpuasa pada sebahagiannya ataupun pada kebanyakannya. Sebagai riwayat menunjukkan Nabi berpuasa banyak. Sebagai riwayat nampak Nabi macam berpuasa penuh, sambung terus pada bulan Ramadan. Kemudian datang pula hadis la tasumu Sya'ban, la idza tasafa Sya'ban fala tasumu. Bila dah pertengahan Sya'ban janganlah kamu berpuasa, melainkan seorang yang telah pun berpuasa maka dia boleh berpuasa. Hadis itu sebahagian ulama hadis menghukumkan dia sahih ataupun hasan, sebahagian ulama hadis menghukumkan ia dhaif. Antara yang menghukumkan hadis itu hasan ialah Al-Imam Tirmizi. Dia kata hadisun hasanun sahih. Antaranya Ibn Hibban, antaranya Imam Al-Hakim, lain Ibn Abdul Bar. Jadi mereka menghukumkan hadis itu sahih ataupun hasan. Sebagian ulama yang sebelum daripada diorang, yang besar-besar pula lagi, Abu Zur'ah, Yahya bin Ma'in dan sebagainya, menghukumkan hadis itu dhaif. Sebab dia bercanggah satu dari sudut sanad, ada sanad ni dikatakan syaz, bercanggah dengan yang lebih sahih, iaitu dia rujuk kepada hadis Nabi kata la yataqaddamanna ahadukum, jangan kamu mendahulukan Ramadan bi saumi yaumin aw yaumain, satu hari ataupun 2 hari sebelum Ramadan. Jadi hadis itu Bukhari Muslim. Jadi hadis yang kata jangan berpuasa pada pertengahan itu syaz sebab bercanggah dengan hadis yang Bukhari tadi tu, iaitu jangan berpuasa hanya 1 hari ataupun 2 hari sebelum Ramadan. Kalau diambil daripada hadis izan tasafa Sya'ban, bila dah pertengahan Sya'ban itu dah berapa hari dah? 15 hari. Tapi hadis Bukhari itu 1 ataupun 2.
maka itu sebagai ulama hukumkan dia syadz tu, dhaif tu. Jadi itu siapa yang mengambil hukum para ulama yang menyatakan sahih ataupun hasan, maka dia tidaklah berpuasa penuh. Dan juga boleh juga ditafsirkan hadis-hadis yang ada itu juga menunjukkan Nabi tidaklah berpuasa penuh, tapi Nabi berpuasa kebanyakannya. Tapi kalau ada orang nak mengambil berpuasa penuh 2 bulan, Syaban dan Ramadan, kalau nak secara literalisnya, zahirinya bolehlah, kan? Tetapi wallahu alam, kita ambil hadis yang sahih itu Bukhari dan Muslim itu, jangan kamu mendahului 1 hari ataupun 2 hari. Itu tentang puasa. Berikutnya tentang malam nisfu Sya'ban. Hadis nisfu Sya'ban yang selalu kita dengar ialah seperti yang menyatakan pada malam itu Allah turun pada malam nisfu Sya'ban dan bertanya, siapa yang nak minta ampun, aku akan ampunkan. Siapa yang nak minta rezeki, aku akan bagi rezeki. Tetapi melainkan kepada li musyrikin au musyahid, melainkan 2 saja yang tak bagi ataupun tak dimakbulkan permintaannya, ialah orang-orang yang mensyirikkan Allah dan orang-orang yang bergaduh, musyahid, bertelingkah antara satu sama lain. Jadi dan banyak 2-3 riwayat lain lagi. Tapi secara keseluruhannya hadis-hadis itu semua ada perbincangan ulama, semua ada maqal, semua ada kritikan para ulama kepada semua riwayat-riwayat tentang malam nisfu Sya'ban tu. Jadi semua jadi diambil kesimpulan, tidak ada suatu hadis pun yang sahih yang menceritakan amalan tertentu, termasuklah pada malam nisfu Sya'ban tu. Walaupun sebagai ulama mengambil hadis yang kita sebutkan tadi tu, Allah turun pada malam nisfu Sya'ban itu dan tanya, Allah akan ampunkan siapa yang Allah mahu lah. Jadi itu sebagainya diambil juga hadis itu, dan juga dilihat kepada pengamalan para ulama salaf tabi'in, antaranya Ishaq bin Rahawayh. Maka disandarkan amalan-amalan tu kepada tabi'in semua tu, iaitu ada 2 pandangan lah. Satu yang menyatakan membuat suatu malam, membuat suatu ritual berjemaah dekat masjid, iaitu tak dipersetujui oleh banyak ulama. Yang kedua, beribadat berjemaah dalam rumah atau antara keluarga saja. Pandangan yang pertama itu totally ditolak oleh semua ulama. Yang kedua, buat jemaah dekat rumah dia, ataupun dia untuk atur diri dia sendiri saja. Pagi kejut anak bini sebagainya, memang bangun pada malam nisfu Sya'ban. Itu terbahagi kepada 2. Ada ulama yang kata bolehlah, kan? Tapi ada ulama yang menyatakan tak boleh juga. Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengambil pandangan pertama, boleh. Tapi yang lainnya tak setuju. Sebab malam nisfu Sya'ban tu tidak ada amalan khusus, dia sama malam-malam yang lain lah. Walaupun Syekhul Islam kata boleh, itu mungkin dilihat dari sudut buat dalam keluarga lah. Itu mungkin boleh jadi juga kita ambil daripada yang hadis lain-lain itulah yang umum. Tapi bila kita ambil dia yang umum tu, makanya bukanlah malam nisfu Sya'ban saja, maka setiap malam lah kalau nak bangkit tengah malam pun. Tapi yang kedua itu dipilih oleh sebahagian lagi ulama menyatakan bid'ah luar. Walaupun bangkit dikejutkan keluarga, buat jemaah dekat rumah, tapi oleh kerana dia khaskan nisfu Sya'ban, kita boleh. Hatta termasuk pada zaman kita sekarang, Syekh Ibn Baz, dia kata tak setuju. Tak ada amalan khusus pada malam nisfu Sya'ban, apatah dia berdoa dan sebagainya. Itu semua tentang bulan Sya'ban ni lah, secara ringkas. Allah. Kita sambung dalam hadis babul intizar salati wal mashi ilaiha. Hadis yang terakhir, fadzalikumur riba.
Kemudian berikutnya, wa haddatsani an Malik annahu balaghahu anna Sa'id bin al-Musayyab qala yuqalu la yakhruju min al-masjid ahadun ba'da an-nida illa ahadun yuridu ar-ruju'a ilayhi illa munafiqun. Daripada Malik annahu balaghahu, bahawa sesungguhnya sampai kepadanya, anna Sa'id bin al-Musayyab qala yuqal la yakhruju min al-masjid, tidak keluar, jangan keluar daripada masjid, ahadun ba'da nida, seorang pun setelah an-nida, iaitu setelah azan, kerana ianya menyeru kepada salat jamaah. Dan pada ketika itu, barang siapa yang keluar untuk bertujuan untuk bercanggah dengan jamaah, ataupun dia keluar, kita tak tahu dia nak bercanggah dengan jemaah kita, tapi nampak bila dia keluar tu macam nak mufaraqah lah. Tetapi itu tak jelas, itu hanya tafsiran para ulama. Cuma yang jelas pada hadis, jangan keluar daripada masjid salah seorang kamu ba'da nida, selepas azan, illa ahadun yuridu ruju'a ilaih, melainkan ahadun, seorang itu hendak balik-balik ke dalam masjid. Illa ahadun yuridu ruju'a ilaih, melainkan orang yang bila dia keluar tu berniat nak patah balik lah, nak masuk balik masjid. Illa munafiqun, melainkan orang munafik. Yuridu anna dhalika min af'alil munafiqin, kerana perangai keluar daripada masjid bila azan kemudian pergi keluar, itu perangai munafik katanya. Wa hadha ma lam yakun shalla tilka salatil jama'ah wa illa kharaja inda nida' wal iqamah. Fa in kana sallaha fadhan fa qala ibn majishun lahu an yakhruja ma lam taqum as-salah falyazimhu i'adatuha jama'atan. Jadi perangai munafik ni dia nak bercanggah lah. Kalau orang ada azan tu, dia nak keluar daripada masjid, maksudnya dia tak mau bersama-sama dengan jamaah kaum muslimin ada lah, maka dia pun keluar. Jadi itu perangai munafik. Qala Ibnu Abdul Bar, la hadha la yuqalu mithluhu min jihat ar-ra'yi. Perkataan ini tidaklah disebut hanya berdasarkan pandangan semata-mata, tetapi ianya suatu yang tauqifan, suatu yang datangnya daripada Nabi SAW. Kerana riwayat ini kan balaghahu, sampai kepada dia, anna Sa'id bin al-Musayyab. Sa'id bin al-Musayyab itu tabi'in. Kemudian dia kata tentang yang kita bacakan matan hadis tu, maka dia kata matan itu tidaklah disebut hanya berdasarkan nafsu ataupun tiba-tiba orang datang, tiba-tiba dia cakap benda tu, sebab ni suatu hukum, maka dia mesti suatu tauqif, mesti datangnya daripada Nabi SAW. Dan kita lihat dalam At-Tabrani dengan rijal yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u an-nida fi masjid hadha ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق. Tidak mendengar nida azan di dalam masjidku ini, kemudian dia pergi keluar kerana ada suatu hajat, kemudian dia dah tak nak balik dah, illa munafik, melainkan dia munafik. Dalam hadis Muslim, Abu Dawud dan Ahmad daripada Abi Sya'tha qala كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم. Dalam riwayat Muslim dan Abu Dawud, kunna qu'udan, kami duduk dalam masjid, ma'a Abi Hurairah, bersama dengan Abu Hurairah. Kemudian azan pun berkumandang. Kemudian ada seorang lelaki bangkit dan dia berjalan keluar, dan Abu Hurairah pun melihat dia sampai dia keluar. Tengok dia bangkit, tengok sampai dia keluar masjid. Hatta kharaja minal masjid faqala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, amma hadha faqad
asa Abul Qasim. Ini menderhakai Abul Qasim. Dia telah menderhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. وزاد في رواية أحمد ثم قال أبو هريرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. Dalam riwayat Ahmad daripada Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum fil masjid, apabila kamu berada dalam masjid kemudian azan dikumandangkan, janganlah salah seorang kamu keluar daripada masjid sampailah dia salat. Qala Ibnu Abdul Bar qala Malik dakhala a'rabi al-masjid wa adhana al-mu'adhdhin faqama yahillu iqalu naqatihi liyakhruj fanahahu Sa'id ibn al-Musayyib falam yantahu fama sara bihi ghayr yasir hatta waqa'at bihi فأصيب في جسده فقال سعيد قد بلغنا أن من خرج بين الأذان والإقامة لغير الوضوء أنه يصاب. قال ابن عبد البر, kata Imam Malik, dakhala a'rabiyul masjid, seorang A'rabi masuk masjid kemudian azan, kemudian dia pergi keluar dan dia pergi buka ikatan unta dia, la yakhruju fanahahu Sa'id bin Musayyib, kemudian dilarang oleh Sa'id bin Musayyib. Di hadis nak menceritakan kepada kita apabila orang telah pun azan, apabila azan telah dikumandangkan dan kita berada dalam masjid, maka janganlah kita keluar, melainkan kalau ada hajat dan kemudian kita nak datang balik. Maksudnya hajat tu mungkin nak pergi buang air besar ataupun air kecil dan sebagainya, ataupun terbatal wudu, maka dia keluar, maka dia kena ambil wudu. Itu semua dia akan kembali balik untuk salat. Kalau dia pergi keluar kemudian tak balik-balik dah, ada sifat ataupun itu ialah perbuatan munafik. Tapi kita tak kata lagi munafik, antara perbuatan munafik. Wallahu a'lam. Kalau sekiranya ada benda yang terpaksa dia keluar, kemungkinan boleh tetapi kalau boleh tunggu dululah. Walaupun kita memang terpaksa nak keluar kena cepat, tapi kalau boleh tunggu sembahyang atau tunggu dulu sampai habis sembahyang, supaya kita tak termasuklah dekat yang disebut oleh Nabi tu, kalau dia keluar dan dia tak nak kembali dah, maka dia munafik. Wa haddatsani an Malik an Amir ibn Abdullah ibn Zubair عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. Daripada Malik dari Amir bin Abdullah ibn Az-Zubair, daripada Amr ibn Sulaim Az-Zuraqi, an Abi Qatadah Al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukum al-masjid, apabila masuk salah seorang ke masjid, falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa, hendaklah dia rukuk 2 rakaat sebelum an yajlisa, sebelum dia duduk. Dari hadis tu selalu kita dengarlah, dan ia jelas bahawasanya iaitu disebut oleh para ulama tahiyatu al-masjid. Apabila masuk salah seorang kamu dalam masjid, hendaklah dia rukuk 2 rakaat ataupun salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Imam Ibn Hibban disebut dalam kitab sahih dia, dia bubuh tajuk Tahiyatul Masjid la tafutu bil julus. Tahiyatul Masjid tidak terluput dengan duduk. Iaitu kalau sekiranya kita masuk masjid kemudian kita duduk, Tahiyatul Masjid itu belum luput lagi. Hendaklah mungkin kita bangun berikutnya dan kita buat Tahiyatul Masjid. Dalil yang selalu kita dengar apabila Nabi tengah berkhutbah, kemudian masuk seorang lelaki, kemudian dia duduk. Nabi kata kepada dia, adakah kamu solat 2 rakaat? Belum. Nabi kata, qum farka' rak'atain, bangun dan buat 2 rakaat. Dia dah duduk dah, tapi Nabi suruh dia bangkit dan buat 2 rakaat. Wattafaqa a'immatul fatwa ala anna al-amra lin-nadbi. Telah berittifaq para ulama fatwa bahawasanya perintah ini lin-nadbi, perintah ini
sunat. Perantah itu sunat. Wa qala zahiriyah lil wujub, kata zahiriyah wajib. Wa min adillati adamihi, dan bagi mereka yang kata ianya tak wajib dan ianya sunat, maka berdalilkan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, berdalilkan kata-kata Nabi apabila Nabi melihat seorang yatakhatta, apabila seorang masuk masjid pada hari Jumaat, dia berlangkah-langkah bahu orang nak ke depan. Ijlis faqad adait wa lam ya'murhu bisalah. Nabi kata duduk, ijlis faqad adait, kamu telah menyakiti orang lain. Maksudnya datang lewat, datang di belakang duk langkah-langkah orang, ialah tolak orang sana ataupun picit bahu orang ni nak langkah ke depan, dia tak lambat, maka dia mengganggu orang. Adait bukanlah maksudnya menyakiti, tapi orang rimat. Sehari dah ke depan, orang belakang tengok, tu dah terlambat. Mula orang dah cakap-cakap dah terlambat, langkah-langkah orang. Faqad azait wa lam ya'murhu bis-salat, dan Nabi tidak perintahkan dia untuk salat. Wa kadza istadalla bihi at-Tahawi wa ghairuhu, dan itu al-Imam at-Tahawi yang beristidlalkan dengan itu. Qala al-Hafidh fihi an-nadhar, kata al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar, tapi fihi an-nadhar, ada mungkin dia tak setuju. Itu tak semestinya. Mungkin Nabi suruh duduk itu sebab mungkin dia dah memang duduk dalam masjid dah, kemudian dia bangkit mungkin nak pindah ke depan ke, dan Nabi suruh duduk. Jadi itu fihi an-nadhar. Kemudian idza uqimatis salah, itu jadi itu dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama yang menyatakan salat tahiyatul masjid itu sunat saja. Dan juga kalau kita lihat kepada hadis idza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah, وخاصة منه أيضا إذا دخل الإمام يصلي الفرض أو شرع في الإقامة أو قربها للحديث. Apabila salat telah diiqamatkan, maka tidak ada salat melainkan al-maktubah, melainkan yang wajib. وإن دخل المسجد ليمر فيه فقال مالك ليس عليه تحية لقوله قبل أن يجلس وهذا لم يرد الجلوس. Jadi antara yang dalil digunakan juga apabila iqamat dah diiqamatkan, maka tak ada sembahyang, melainkan salat wajib. Maksudnya tak ada tahiyatul masjid lah, masuk-masuk orang dah qamat, maka kita sembahyang terus. Dan kalau sekiranya dia masuk masjid tapi nak lintas saja, dia masuk lintas masjid saja, ambil kasut sini pergi lintas bawah sana, dekat sikit shortcut, maka kata Imam Malik laisa alaihi tahiyyah, tak ada dia tahiyatul masjid lah. Sebab dikatakan Nabi kata tadi ayyajlis, sebelum dia duduk, dia tak duduk pun, dia jalan dan dia melintasi, maka tidak adalah tahiyatul masjid kat dia. Jadi kalau sekiranya kita masuk masjid, kita tak duduk, masuk masjid sekejap nak jumpa kawan, kita tak duduk sembang sambil berdiri, jadi tak payah tahiyatul masjid. Yang disyaratkan tahiyatul masjid bila masuk masjid nak duduk, di situ datang tahiyatul masjid tu. Dan tahiyatul masjid yang dikatakan oleh para ulama sebagai untuk menyibukkan diri kita dengan ibadat kepada Allah Ta'ala. Masuk-masuk sibuk ibadat dulu, baru yang lain-lain. Jadi masuk 2 rakaat. Sebab itu apabila masuk dalam masjid terus qabliyah, masuk dalam masjid terus bayar wajib, maka tahiyatul masjid tak ada dah. Ada terus bayar wajib. Maksud tak ada dah tu maksudnya tak perlu buat dah, dah dikira okey. Ataupun dia masuk masjid, dia sembahyang wuduk 2 rakaat, maka tahiyatul masjid dah tak payah dah. Tapi kalau masuk masjid tak ada apa pun dia nak buat, nak duduk lepak saja, waktu itu 2 rakaat tahiyatul masjid. وهذا فيما عدا المسجد الحرام فتحيته الطواف وتندرج التحية تحت ركعتي الطواف. Dan وهذا فيما عدا المسجid, dan ini selain daripada Masjidil Haram, maka tahiyatnya itu tawaf. Itu ada khilaf di kalangan ulama. Sebahagian kata cukup dengan tawaf maka tak dikira tahiyatul masjid.
Sebagian kata wa tandariju tahiyatu tahta rak'atai tawaf, dan tahiyah itu dah masuk sekali dalam salat tawaf 2 rakaat. Tawaf dan salat tawaf 2 rakaat, maka dikira dah. Tapi hadis yang masuk masjid umum saja. Jadi tawaf tidak menggantikan salat tahiyat di masjid. Umum saja. Idza dakhala ahadukum al-masjid, apabila salah seorang kamu masuk masjid, maka jangan dia duduk, melainkan dia sembahyang 2 rakaat. Jadi kalau masuk Masjidil Haram, dia tak nak tawaf, maka dia kena 2 rakaat tahiyatul masjid. Hatta kalau tawaf sekalipun, lepas ada tawaf, kalau dia tak buat 2 rakaat tawaf tu, maka tak habis lagi lah, mesti tahiyatul masjid lagi. Jadi kalau dia masuk dan dia tawaf, kemudian dia pergi buat 2 rakaat tawaf tu, belakang makan Ibrahim dan sebagainya tu, maka boleh jadi masuk sekali yang macam kita sebut tadi lah, maka habislah, ataupun dikira tak payah lagi lah tahiyatul al-masjid. Anna Aba Qatadah dakhala al-masjid fawajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalisan baina ashabihi fajalasa ma'ahum faqala lahu ma mana'aka an tarka' qala ra'aytuka jalisan wan-nasu julus qala fa idza dakhala ahadukum masjid fala yajlisu hatta yarka' rak'atayn. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Yusuf daripada Yahya, dan dua-duanya daripada Malik, waqad rawarada ala sababi wa huwa, dan telah warid mungkin dikatakan sebab, ialah hadis bahawasanya Abu Qatadah masuk masjid dan dia mendapati Nabi tengah duduk dengan para sahabat yang lain. Kemudian dia pun duduk. Kemudian Nabi kata kat dia, ma mana'aka an tarka', apa yang menghalang kau daripada buat rukuk bersolat? Qala ra'aituka jalisan, aku tengok kau duduk dan yang lain-lain pun duduk. Qala, kata Nabi, fa idza dakhala ahadukumul masjid, apabila masuk salah seorang kamu dalam masjid, fala yajlisu hatta yarka' rak'atain, jangan dia duduk melainkan dia telah salat pun 2 rakaat. Akhrajahu Muslim, dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis itu pun jelas menyatakan bahawasanya Abu Qatadah masuk, kemudian dia terus duduk. Nabi tanya dia, ma mana'aka an tarka', apa yang menghalang kau solat? Maka dia kena juga tak? Kalau dia kata para sahabat, dan aku tengok duduk, dan para sahabat duduk, nak jual jali ya. Kerana Nabi cakap, apabila salah seorang kamu masuk masjid, maka jangan duduk, melainkan dia telah hatta sehinggalah dia telah buat 2 rakaat. Kata ahlu zahir yang tadi itu wajib, dan juga para ulama hadis maka melihat ianya wajib. Tetapi kalau sekiranya nak pegang juga kepada pandangan majoriti jumhur yang mengatakan sunat muakkadah, maka persoalannya macam biasa kita tanyalah, kenapa tak nak buat? Itu persoalannya. Kalau ada sunat muakkadah, kenapa tak nak buat? Kerana dia sunat yang dituntut. Dan kalau dilihat kepada hadis-hadis yang Nabi sebut ni, seolah-olah memang nampak wajib pun. Sebab Nabi tak bagi duduk melainkan dia telah pun sembahyang 2 rakaat. Itu tahiyatul masjid. Ya. Kalau ada kuliah macam mana, Ustaz? Kalau ada kuliah, masing juga tertakluk kepada hadis ni. Satu, yang khutbah tu, khutbah Nabi. Nabi tengah khutbah Jumaat. Orang tu masuk, kemudian dia duduk. Tengah khutbah Nabi tegur dia, kamu dah sembahyang 2 rakaat belum? Belum, bangun dah sembahyang 2 rakaat. Maka itu Nabi tengah khutbah. Khutbah Nabi dengan kuliah saya, mana lagi penting? Contohnya khutbah Nabi dengan kuliah ustaz-ustaz yang ada, mana lagi penting? Khutbah Nabi lah lagi penting. Walau bagaimanapun, Nabi tetap suruh dia bangkit dan buat 2 rakaat. Jadi ada orang pula menyatakan, ni ustaz cakap ni ustaz cakap solat sunat menuntut ilmu wajib. Solat sunat lah, menuntut ilmu wajib. Maka wajib datang kalau ada masih ada pengajian, wajib dengar kuliah, jangan sembahyang. Itu salah tu. Salah ni sebab yang tadi tu.
kuliah dia taklah lebih penting daripada khutbah Nabi. Jadi walaupun bagaimanapun Nabi suruh dia bangkit 2 rakaat. Jadi bangkit, buatlah 2 rakaat sebelum masuk dalam kuliah tu. Dan juga hadis yang jelas kita sebut dia tadi tu. Aku masuk, Nabi tengah duduk dengan sahabat-sahabat. Adakah Nabi duduk dengan sahabat-sahabat cakap kosong saja? Tak. Ada something yang Nabi bagi. Dan bila dia duduk tu, Nabi suruh, apa yang menghalang kau sembahyang 2 rakaat? Pergi sembahyang 2 rakaat dulu. Jadi jelas bahasanya 2 rakaat. Kalau kita macam kita sebut tadi lah, kalau tak nak ambil wajib pun ada sunat muakkadah yang dituntut sangat-sangat. Jangan ditinggalkan. Mesti wajib buat. Tahiyatul masjid, kita ulang lagi bahawasanya surau juga masjid. Surau juga masjid. Ni surau masjid. Yang nama dia surau kan. Tetapi dia masjid lah maksud dia. Kita kata surau sebab dia tak buat Jumaat. Ataupun dia kecil sikit masjid nama surau. Dia masjid, cuma dia tak buat Jumaat saja. Jadi masuk surau mana-mana pun dianya masjid. Maka kenalah tahiyatul masjid. Tapi ustaz kita pun macam kita dah cakap dah sebelum ni, ustaz kita pun terkeliru antara masjid dan surau. Soalan dia senang saja. Surau ada zaman Nabi? Perkataan surau ada? Tak ada. Zaman Nabi 2 saja. Tak masjid, musalla. Musalla tanah lapang, masjid. 2 saja. Jamik ke tak jamik? Itu saja. Jamik yang ada Jumaat, tak jamik tak ada Jumaat. Tapi masjid jamik kita semua ada Jumaat lah. Kalau surau tak pergi surau jamik. Dan jamik itu biasanya yang ada Jumaat. Masjid yang tak ada Jumaat disebut masjid. Kita surau. Kadang-kadang kita namakan musalla. Musalla ni kadang-kadang ada orang namakan musalla juga. Lebih kurang musalla ni. Kadang-kadang musalla lebih besar daripada masjid. Musalla tu pun masjid lah. Melainkan musalla stesen bas. Stesen bas musalla. Dia tulis musalla. Bilik kecil saja boleh muat 2 orang. Itu bukan masjid. Itu bilik semayang. Yang dikatakan masjid apabila ada imam dia, muazzin dia, yang ada imam rasmi, ada muazzin dia, itu masjid. Itu masjid. Tapi kalau surau ni kadang ada semayang, kadang tak ada semayang, ada orang, kadang tak ada orang. Itu bilik semayang lah, macam kat Petronas. Itu bukan masjid. Lagi kat mana? Hospital ke yang kecil-kecil tu. Itu bukan masjid. RNR itu bukan masjid. RNR tempat sembahyang. Walaupun kadang-kadang RNR itu pun memang macam surau pun besar. Tapi dia bukan masjid. Dia tempat perhentian saja. Itu tak payah tahiyatul masjid. Adapun surau lain kena masjid tahiyatul masjid. Bukan kerana namanya surau maka tak payah tahiyatul masjid. Sebab surau tak ada dalam hadis Nabi. Dia ada masjid. Ada soalan tahiyatul masjid? وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال له ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل. قال أبو النضر يعني بذلك عمر ابن عبيد الله ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع. قال يحيى قال مالك وذلك حسن وليس بواجب. Daripada Malik dari Abi Nadar Maula Umar bin Ubaidillah, daripada Abi Salamah daripada bin Abdurrahman, dia kata kepada Abi Nadar, alam ara sahibaka, tidakkah kau lihat sahabat kau itu idza dakhala al-masjid, bila masuk masjid dia duduk sebelum dia 2 rakaat sebelum dia rukuk. Qala Abu Nadri yani bidzalika Umar bin Ubaidillah wa ya'ibu dzalika alaih, dan dia mengaibkan perbuatan itulah
ay yajlisa idza dakhala al-masjid, itu duduk bila masuk masjid, duduk sebelum dia salat 2 rakaat. Maksudnya satu benda yang diaibkan, maksud benda yang macam tak betul lah, salah. Qala Yahya qala Malikun, kata Yahya kata Imam Malik, wa dhalika hasanun, itu baik, wa laysa biwajibin, tapi tak wajib. Imam Malik kata tak wajib salat tahiyatul masjid tadi tu. Hatta kalau sekiranya yang disebut tadi walaysa biwajibin, wa ala hadha jama'atul fuqaha, sebab itu kerana majoriti ataupun jama'atul fuqaha, para fuqaha kata sunat, dia tak wajib. Wa aujaba ahlu zahir, diwajibkan oleh ahli zahir yang telah kita nyatakan tadi. Ala kulli man dakhala al-masjid, bagi setiap orang yang masuk masjid, tahiran fi hina tajuzu fi nafilata ayyarka, yang bersih suci maka padanya yurukuk, itu salat. Wa aujaba ba'duhum dhalika fi kulli waqtin, dan diwajibkan oleh sebahagiannya pada setiap waktu. Jadi itu khilaf di kalangan para ulama yang telah kita nyatakan tadi. Cumanya kita mengambil pendirian, buatlah, walaupun ianya wajibkah, sunat muakkadah pun kita kena buat, kerana ianya suatu sunnah. Two in one, 3 in 1 kita dah cakap banyak kali sebelum ni. Tak ada 2 in 1, tak ada 3 in 1. Tahiyatul masjid campur dengan qabliyah, campur wudu, 3 in 1. Dia ambil wudu, dia nak sembahyang, orang dah azan, dia nak qabliyah dan dia nak tahiyatul masjid. Memang fuqaha kata, kita kata fuqaha kata boleh, maksudnya gabung sekali. Dia sembahyang 2 rakaat, terus dapat tahiyatul masjid dan terus dapat qabliyah tadi tu. Memang ada fuqaha kata. Cuma kita dah nyatakan banyak kali bahawasanya ibadat itu mustaqil, ibadat itu bersendirian. Ibadat dia tidak digabung-gabung. Ibadat dia turun satu dan dia tidak digabungkan. Untuk mendapat pahala niat dan baru dia dapat, iaitu dia nak buat dia nak salat qabliyah, dan dia juga dalam masa sama memang berniat nak buat tahiyatul masjid. Bila dia masuk masjid ataupun bila dia datuk orang azan, dia masuk, dia pun fikir buat qabliyah dululah, sebab kita pun tak ada, dia pun buat qabliyah, tapi dia dah ada niat dah nak buat tahiyatul masjid, maka dia dapat salat qabliyah itu, tetapi tahiyatul masjid dia dapat pahala niat. Itu okey. Tapi dia tak ada gabung dua lah. Setiap kebaikan itu bi asyri amsalihah, ada 10 kali. Maksudnya kalau dia sembahyang qabliyah 10 markah dapat, sembahyang tahiyatul masjid 20 markah, maka dia tak dapat 20 lah. Dia dapat 10 dan campur satu niat. Dapat 11. Tambah lagi kalau dia memang nak buat sunat wudu, dapatlah 12. Tapi dia tak dapat 30 sebab tak ada gabung-gabung. Itu juga masuk dalam bab puasa. Ni dah nak Syaban ni, ada yang tak qada lagi puasa, buat. Jadi dia pun nak gabung lah, puasa sunat dan puasa qada. Jadi dia yang wajibnya qada dulu, maka dia buat qada. Tapi dia dah berniat nak puasa sunat, dapat dah pahala nak puasa sunat, tapi tak dapat dah pahala penuh puasa sunat. Dia dapat yang niat saja. Jadi tak digabung, mesti satu dan satu lah. Wallahu a'lam. Babu wada'al yadaini ala ma yudha'u alaihi alwajhi fi sujud. Bab berikutnya, meletakkan 2 tangan ala ma yudha'u alaihi, di atas apa yang telah kita letakkan wajah kita waktu sujud. Maksudnya letak atas bumi ya. Sujud, meletakkan 2 tangan atas bumi, macam kita sujud, dahi kita atas bumi. Hadatsani Yahya an Malik an Nafi', anna Abdullah ibn Umar kana idza sajada wada'a kaffayhi 'ala alladhi yada'u 'alayhi jabhatahu. Qala Nafi'un wa laqad ra'aytuhu fi yawmin shadidil bard wa innahu la yukhriju kaffayhi min tahti al-burnus lahu hatta yada'ahuma 'ala al-hasba.
Daripada Yahya, daripada Malik, dari Nafi', anna Abdullah ibn Umar, apabila dia nak sujud, wada'a kaffai, dia pun meletakkan dua telapak tangan dia, ala alladhi yada'u alaihi jabhatahu, di atas apa yang telah diletakkan dahinya atasnya, iaitu bumi ya. Qala Nafi'un, kata Nafi', walaqad ra'aituhu fi yawmin syadidil bard, aku pernah tengok dia pada hari yang sangat sejuk. Wa innahu la yukhriju kaffai, walau tengah sejuk ni, maka dia pun bila nak sujud dia keluarkan tangan dia, iaitu telapak tangan tu min tahtal burdus. Burnus tu satu kain, satu baju yang ditutup. Ada sebagai kata burnus tu baju jubah yang ada tutup kepala, ada macam-macam lah. Tapi yang pentingnya dia pakai satu baju pada waktu sejuk. Kemudian bila nak sujud, dia keluarkan dia punya telapak tangan tu untuk diletakkan alal hasbah, untuk diletak atas tanah tengah sejuk. Dia nak bagi tahunya perbuatan itu, iaitu meletakkan tangan itu, jangan masuk dalam baju tengah sejuk-sejuk kan. Maka orang nak, kalau boleh tak nak keluar tangan, nak sejuk. Mungkin pada waktu itu dia tak pakai glove kan? Jadi mungkin kalau macam tu lah sujud dengan baju sekali. Tapi tak, Ibn Umar keluarkan dan dia sujud. Kerana bila dia bangkit, mungkin dia masukkan balik lah pada waktu yang sangat sejuk. Kerana li'annahu sunnah, iaitu meletakkan kaffai 'ala allazi yad'u 'alaihi jabhatan, meletakkan tangan atas bumi itu, li'annahu sunnah, wa li'anna al-yadayn mimma yarfa'u wa yudha' fi sujud kal wajhi, dan dua tangan itu diangkat dan diletakkan samalah macam dahi, maka diletakkan di atas tanah. Berlainan dengan anggota yang lain. Lutut kita dah memang tutup dah. Kaki kita kadang-kadang pakai jorok, kadang-kadang pakai stokit, kadang-kadang pakai kasut. Wa yastahibu an yubashira bi jabhatihi al-ardh, dan disunatkan untuk kita punya jabhah ni bagi kena atas bumi lah. Bagi kena atas bumi, betul. Kata Imam Al-Baji. Dan kata Nafi' tadi, aku tengok Ibn Umar dalam batu yang sangat sejuk, dia keluarkan tangan dia. Tahsilan lil afdal, kata syarah, sebagai untuk mendapatkan yang paling afdal. Mendapatkan yang paling afdal. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia tak buat macam tu, sah dah. Dia kata tahsilan lil afdal, hatta ruya annahu kana yakhrujuhuma wa annahuma la yuqtarani daman, wa kana Salim wa Qatada wa ghairuhuma yubashiruna bi akfahum al-ardha wa amara bidzalika Umar. Juga Salim, Qatada dan selain daripada kedua mereka juga apabila sujud mereka meletakkan tapak tangan atas bumi. Tahsilan lil afdal tadi tu, untuk mendapatkan yang afdal. Dan dalam satu hadis, salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masjidi Bani Abdul Ash'al, fara'aituhu wadi'an yadayhi fi thawbihi idza sajad. Dalam satu hadis, kami salat bersama dengan Rasulullah dekat masjid Bani Abdul Ash'al, dekat satu masjid Bani Abdul Ash'al. Kemudian aku fara'aituhu, aku melihat dia meletakkan kedua tangannya dalam baju dia bila dia sujud. Dalam baju bila dia sujud. Tapi hadis itu dhaif. Dalam riwayatnya ada rawi Ismail bin Abi Habibah, iaitu tak dipakai. Jadi hadis itu satu dhaif. Tengok yang kedua. Wa haddatsani an Malik an Nafi' anna Abdullah ibn Umar kana yaqul man wada'a jabhatahu bil ardi falyada' kaffayhi 'ala alladhi yada'u 'alayhi jabhatahu thumma idha rafa' falyarfa'huma fa innal yadayni tasjudani kama yasjudul wajhu. Daripada Malik dari Nafi' anna Abdullah ibn Umar kana yaqul, dia kata, man wada'a jabhatahu bil ardi, siapa meletakkan dahinya dekat bumi, falyada' kaffai, dan hendaklah dia meletakkan juga dua tapak tangannya atas bumi di mana dia meletakkan dahinya. Thumma idza rafa'a, kemudian bila dia bangkit, falyarfa'huma, angkatlah kedua-duanya. Fa innal yadaini tasjudani, kerana kedua tangan itu sujud sama seperti sujudnya wajah, sama seperti sujudnya wajah. Thumma idza rafa'a,
di perkataan, kemudian bila dia bangkit hendaklah kedua tangannya juga bangkit. Angkat maksud angkat. Kerana dua-dua itu ikut dahi. Dahi letak, tangan letak. Dahi angkat, tangan angkat. Lianna rafa'ahuma fardun indal jami'. Kerana mengangkatnya fardu kepada banyak para ulama. Illa ya'tadilu man lam yarfa'uha. Kerana tak dikira kembali kepada asal kalau dia tak mengangkat kedua tangan dia. Mungkin dia malas sembahyang, dia buat gitu-gitu saja. Bila dia sujud, saat dia bangkit, tangan dia buat macam tu juga. Faham tak? Dia sujud, saat antara dua sujud tu, dia angkat kepala, tangan tak angkat. Sebab dia malas, dia tak nak betul-betul duduk, nak bagi cepat. Dia pun sujud, tangan tak angkat, betul sujud balik. Yang kedua, sujud yang kedua, itu tak boleh tu. Dia tidak kembali balik tulang-tulang ataupun badan ni kepada posisi asal. Tak ada tamanina, tak ada i'tidal. Kalau rukuknya mesti bangkit sami Allahu liman hamidah, mesti straight balik. Sama lah bila dia sujud, bila dia bangkit antara bangun antara dua sujud mesti duduk, bukan tangan main lagi atas tempat sujud lagi. Jadi angkat dahi, tangan juga mesti angkat. Kerana kedua-duanya sujud bersama wajah. Bila wajah sujud, tangan diletakkan. Bila wajah diangkat, tangan diangkat. Jangan buat macam tu. Wal-i'tidal fi ruku' was-sujud war-rafu' minhuma fardun. Dan mengangkat perbuatan itu ialah fardu. Kerana Nabi kata, salu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu macam mana kamu melihat aku salat. La yanzurullahu azza wa jalla ila man la yuqima salbahu fi ruku'ihi wa sujudihi. Allah tak melihat kepada orang yang tidak menyukim salbahu, yang tidak meluruskan belakang dia dalam rukuk dan dalam sujud. Wala khilafa fi dhalika, innamal khilaf fi tama'nina ba'da al-i'tidal. Fa innal yadayn tasjudan kama yasjudu al-wajh, ta'lilul amr. Dalam sahih daripada Ibnu Abbas, amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nasjuda ala sab'ati a'dha wa la nakuffu sha'ran wala thawban al-jabhah wal yadayn. Kami diperintahkan oleh Nabi untuk sujud atas 7 anggota. Wala nakufu sya'ran, kami tidak menyelak rambut kami. Rambut sekali sujud, kami tidak menyelak rambut kami. Wala thawban, dan tidak menyelak kami punya baju. Biar lebih tu. Wala thawban al-jabhah wal yadayn, iaitu jabhah dan juga yadayn, dua tangan. Dalam Muslim, wal kaffaini wal rukbatain wal rijlain. Wa fi sahih, dan dalam sahih juga daripada Ibnu Abbas, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin ala al-jabhah. Aku diperintahkan untuk sujud atas 7 tulang, iaitu atas jabhah, dan menunjukkan dengan tangannya kepada hidungnya sekali. Wal yadain, 2 tangan. Wal rukbatain, 2 lutut. Wa atraful qadamain, dan perut-perut hujung jari kaki. Wala nakfutu thiyab wasya'r, kami tidak melipat baju dan tidak rambut. Tidak melipat baju dan tidak melipat rambut. Satu, mungkin hadis ini ataupun asar ini daripada Ibnu Umar tadi menjadi dalil kepada sebahagian ulama yang menyatakan tidak sah kalau sekiranya sujud baju yang ataupun dihalang oleh pakaian. Itu pun ada perselisihan. Kata Asy-Syafi'i ala thawbi al-munfasal, baju yang terpisah. Tapi kalau baju yang sekali, itu batal. Kalau baju yang terpisah, maka dia tak batal. Kalau baju sekali maksudnya ada pada badan, termasuklah serban yang dibubuh kat bahu. Bila nak sujud, katalah serban tu tertutup di punya lengan ataupun serban yang tertutup di punya dahi, maka dia kata tidak sah. Tengok kepada hadis Anas radhiyallahu anhu, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har, fa idza lam yastati ahaduna an yumkina jabhatahu min al-ard basata thawbah fasajada alaihi. Kami dulu sembahyang bersama dengan Rasulullah dekat fi shiddatil har, dalam keadaan yang panas sangat, panas.
Fa idza lam yastati', dan salah seorang kami apabila tak mampu nak sujud meletakkan dahinya, kami akan hamparkan baju saubah. Tak kira lah saubah pakaiannya, tak tahulah sama ada pakaiannya, sama ada pakaian pada badan ataupun mungkin yang ada pada dia, maka dihamparkan. Fasajada alaih, dan dia sujud atas pakaian itu ataupun kain yang dimaksudkan. Hadis itu hadis Bukhari. Kata al-Imam Syaukani, wa qad istadalla bil hadithi ala jawaz as-sujudi ala thawb al-muttasil bil musalli. Kata al-Imam Syaukani, hadis itu menjadi dalil bahawasanya boleh untuk sujud di atas baju yang bersambung dengan orang yang sembahyang, baju yang bersambung dengan orang yang salat. Qala an-Nawawi wa bihi qala Abu Hanifah wal jumhur. Itulah juga kata al-Imam Nawawi, itulah juga pandangan Abu Hanifah dan jumhur para ulama. Wa hamalu Syafi'i ala thawb munfasil. Tapi Imam Syafi'i mengambil hadis itu bermaksud kain yang lain daripada badan, yang kita sebut tadi lah. Maksudnya ambil kain bentak ataupun sabun tangan ke benda lah, bentak, dia taknya sekali. Sebab tu ustaz-ustaz kita kat Malaysia, dia kata tak sah. Sebab mazhab Syafi'i dia kena asing. Mesti perempuan yang pakai telekung jenuh lah. Setiap kali nak kena pastikan tak kena ni. Dan di sini maka orang-orang Melayu mazhab Syafi'i pun kat Malaysia ni, maka menyelak rambut bila nak sujud. Rambut panjang, bila nak sujud dia takut tersujud atas rambut. Jadi dia pun menyelak dan dia sujud. Perbuatan itu dengan hadis yang kita bacakan sebelum ini, wala nakfutu thiyab, kami tak lipat baju dan kami tidak menyelak rambut. La akufu sya'ran wala thawban, aku tak melipat rambut ataupun baju. Juga telah sabit bahawasanya Nabi SAW yusalli alal khamrah, Nabi sujud di atas khamrah, satu lapisan kain lah. Wa zahirul hadith as-sabiqu umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha, yadullu ala annahu la yajibu kashfu syai'in min hadhihi al-a'dha. Hadis yang kita dah bacakan, yang banyak yang kita telah bacakan tadi, menunjukkan bahawasanya tidaklah wajib untuk kita mengalihkan apa-apa yang menghalang daripada anggota sujud. Lianna musamma sujudu yahsulu biwad'iha, kerana yang dinamakan sujud itu telah pun terjadi bila kita buat sujud tu. Tak mesti ada yang menghalang. Kalau kita sujud dan sujud dah kena dah semua atas sejadah semua ni, dah kira sujud lah tu. Bukan bermakna kalau sujud ada pula kain menghalang dia tak kira sujud. Dah perbuatan tu nama dia sujud perbuatan tu. Duna kashfah, dan tanpa dia membuang dia lah. Wa minhu ta'lamu anna as-salat wa asabi'il yadain bil kufuf la mani'a minha wa anna dhalika kas-salati wal qadaman fil jawrabain aw al-khuffain. Sama juga tentang jawrab stokin, dan juga tentang khuffain pakai kasut. Itu boleh pula pakai stokin. Tapi dia kata yang dia kata kalau sekali kain tu pada badan tak boleh. Macam mana pula ada yang pakai stokin? Yang pakai stokin tu Nabi sembahyang pakai stokin. Dan itu sama seperti yang dinyatakan sebelum ini, kalau puak-puak Syiah main sujud atas batu Karbala, kerana beriktikad sucinya Karbala, dan ada fadilat pula sujud atas itu. Wa anna ittikhadhu akhras minha li sujud alaihi inda salat, itu merupakan bid'ah Rafidah dan juga Syiah mereka. Jadi kalau sekiranya dia sujud atas apa-apa ini pun tak ada i'tiqad macam yang Rafidah tu, okey ya. Tapi dia sujud atas sejadah yang khas, ini sejadah mesti sujud atas sejadah ini saja, itu bid'ah ya. Jadi sujudlah tak apa-apa pun, tanah ke apa-apa, yang penting tempat sujud. Kalau sekiranya tidak sah,
Maka kenapa pula Nabi nak kata wala nakfutu thiyab wa sya'r? Kalau tidak sah, kenapa Nabi nak kata la akufu sya'ran wala thuban? Kalau sekiranya dengan rambut itu boleh menghalang dan dikira sujud, ataupun pakaian yang ada boleh menghalang dikira sujud, maka Nabi kenapa disebut perkataan itu? Kerana kebarangkalian besar siapa yang rambut panjang mesti terlapik. Kebarangkalian besar siapa yang pakai jubah ataupun yang kain-kain pada badannya mungkin terlapik. Jadi pada waktu itu, kalau sekiranya ada apa-apa yang menghalang dahi ataupun tangan daripada kena tempat sujud dan dia jadi tak sah, Nabi telah pun wajib menerangkan pada waktu itu. Tapi Nabi tak sebut. Itu ta'khirul bayan 'ala waqtil hajah la yajuz. Melewatkan penerangan pada waktu yang diperlukan tidak harus bagi seorang Nabi. Mesti Nabi beritahu dah. Tapi Nabi sendiri beritahu, aku tidak menyelak rambut dan tidak baju. Jadi benda itu kebarangkalian boleh saja. Kita ni jubah yang panjang-panjang ni pun kadang sujud pun terletak pula tangan atas ni sikit. Apa nak kira tak sah. Memang pula dalam mazhab Syafi'i Ustaz kita ngajar, kalau selai pun tak sah ya tuan-tuan. Rambut dia keluar selai dia, 2 lap, 3 lap lah kan? Tak sah. Jenuh lah. Punya besar dahi yang pun 3 lap je kan? Islam bukan agama teknikal. Islam tak kira teknikal. Jadi kalau ada terkeluar rambut sikit ke, tak masalah. Jadi itu semua ialah menyusah-nyusah orang dalam agama. Jadi itu tak betul lah. Kalau hatta sekalipun dalam mazhab Syafi'i kata begitu, maka ianya boleh diambil dan ianya boleh ditolak. Kalau ianya tidak disokong dengan hujah yang kuat, maka kita ambillah pandangan ulama yang hujahnya kuat. Seperti hadis-hadis Nabi yang banyak tadi itu. Dan disebutkan tadi itu apabila Ibnu Umar keluarkan tangannya, dan dikatakan oleh para ulama iaitu untuk mendapatkan yang paling afdal, menunjukkan dengan sendirinya kalau dia tak buat macam tu pun sah. Cuma nak ambil afdal saja, meletakkan di atas bumi. Wallahu a'lam. Kalau ada apa-apa yang menghalang, macam kita nyatakan sebelum ni, kalau ada apa-apa yang menghalang dahi kita tu tak selesa, maka boleh diubah. Kalau rasa macam kita ni pergi camping, tak ada tempat yang rata ni, sujud atas tumbuh kain pun sakit, atau sujud atas akar-akar kayu tu sakit, lapik satu benda, tak ada masalah. Bila nak sujud tu tarik baju sikit ke, bagi panjang sikit sampai sujud, itu semua tak ada masalah. Ataupun alihkan pula ke tempat lain. Bila alihkan tu, angkatlah. Tak boleh angkat Ustaz, ada Ustaz kata kalau dia angkat ni maka dah jadi 3 sujud. Sujud alamak sakit, dia angkat sekali lagi 2 dah. Sekali bangkit yang ketiga dah, kira tak sah dah. Jadi nak buat macam mana? Takkan nak sirik Ustaz sujud kan? Batu kerikit tu sirik lah. Ayo, sebab tak nak bagi sujud 2 kali. Tak, Islam bukan macam tu. Islam bukan macam kita sebut tadi, bukan teknikal. Teknikal tu tak payah duduk bisi-bisi. Angkatlah dan ubah pada tempat yang kita selesa. Wallahualam. Ada masalah? Ya. Yang rambut panjang tu, yang terserak belakang tu, pergerakan tu lebih macam mana tu? Macam mana? Pergerakan yang angkat rambut tu. Kalau kita nak ambil satu pergerakan yang perlu, boleh. Pergerakan yang wajib pun kadang-kadang kena buat. Kalau macam kita sebut pergerakan dalam sembahyang, kalau yang bunyi handset yang mengganggu orang tu, wajib pergi tutup handset tu. Wajib pergerakan. Nak menyelamatkan sesuatu, tengok kita sereka baju ni terlupa tutup sereka, tengah sembahyang anak kita duduk pergi kat meja sereka, pergi kat anak tu, dia angkat anak tu. Pergerakan tu memang diperlukan. Pergerakan yang tak perlu, abas, sikit-sikit lah goyang. Ataupun sembahyang, ada orang sembahyang sini pernah khusyuk lah pernah, tu duduk depan kakak, tak boleh nak straight lah. Sembahyang kena straight, bukan goyang-goyang. Itu sufi. Itu tak perlu.
Duk betul-betul baju lah, apa benda lah, sikit-sikit baju betul, sikit-sikit dah betul, sikit-sikit dah betul, sikit-sikit dah betul. Atau abas, pergerakan tak perlu. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada pula dibahaskan kalau pergerakan besar jangan 3 kali berturut-turut. Kataan berturut-turut kena faham. Jadi kalau sekadar tak turut pun habis sekali. Sekali sujud kedua pula sekali dia okey lah, tak ada apa isu lah dah. Boleh saja. Ya. Tak wajib. Wajib. Tak sujud ada banjir tau. Air. Tengoklah kalau sujudnya, kalau banjirnya takat lutut, kendamlah kepala. Semayang atas meja ke, semayang isyarat. Kita sembayang, meja pun tak ada rak, banjir dah takat lutut dah ni. Kita pun nak sebuah tu sembahyang, waktu salat, kita pun sembahyang. Bila time tak rukuk boleh lagi, bila time nak sujud sakit mati, jangan. Jadi cukup sekadar isyarat. Isyarat dengan kepala. Itu saja, jangan pergi sujud lain. Boleh, habis. Asal lain? Tak ada, insyaAllah nanti kita sambung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.